Assalamualaikum, salam perjuangan. Anda kembali bersiaran bersama dengan Ahyat dalam segmen Punchline Hartanah. Apa punchline hari ini? Ini punchline dia. When the student is ready, the teacher will appear. Wow. Pernah tak dengar punchline ni? Okay. So, kenapa Ahyat buat segmen Punchline Hartanah ni? Kerana Ahyat dapati sebenarnya ada banyak kebijaksanaan, wisdom, words of wisdom. Dan bila kita faham words of wisdom ini macam mutiara kata, kita ada macam ialah punchline filosofi. Filosofi ini akan membezakan seorang manusia itu. So orang yang dia ada filosofi ni, dia ada guideline. Dia ada guideline yang akan menentukan tindak tanduk dia. So itulah Ahyat tengah nak melombong menggali filosofi hartanah supaya dapat membantu anda nak ada guideline, ada framework of mindset, ada framework of thinking. Oh, yo, okay, okay, terbersin pula ni. Okay, ada framework untuk cara kita berfikir bila kita bercakap pasal hartanah. Okay, so baru-baru ni seperti Ahyat dah kongsikan sebelum ni, baru-baru ni Ahyat macam terfikir apa punchline hartanah yang Ahyat dah pernah dengar, yang Ahyat sendiri selalu sebut dan selalu ajar. Dan bila Ahyat senaraikan, ada lebih 50, 60. Dan itulah yang nak kupas setiap hari, insyaAllah. Setiap hari kita akan kupas sedikit demi sedikit agar dapat membantu anda nak ada kebijaksanaan ni, insyaAllah. Okay, so Lilis, waalaikumsalam, sahabat-sahabat yang bersama dengan Ahyat malam ini. Alright, so okay, apakah punchline Ahyat sebut tu? Punchline dia ialah okay, wow, Nur Asni baru habis tadi. Okay, join program tadi Okay. Ahyat kata tadi nak tidur kan, tapi dia tak ada nak tidur selagi hari ini tak settle dulu cerita tentang punchline hartanah. Punchline hartanah. Okay, kita sambung. So, punchline hartanah hari ini ialah when the student is ready, the master will appear. The teacher will appear. Now, bagi Ahyat, kita ni kadang-kadang kan, alright, kita bila nak berjaya ni kita kena ada ilmu. Kita tahu ilmu tu kena ada. Tapi kadang-kadang kita nak cari ilmu ni susah. So, kat mana nak cari ilmu ni? Dan ilmu ni kita kena ada cikgunya, guru dia, the master. Dan mereka ni, dialah yang akan berkongsi. Dialah yang akan menyampaikan, da'i tu, ustaz tu, yang menyampaikan ilmu. Ya, kalau kita mencari ilmu hartanah, nak cari cikgu mana? Kadang-kadang tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat semua, kita sebagai anak murid ni, kita tak sedar bahawa bila dapat jumpa cikgu tu, itu pun dah dianggap rezeki. Itu pun dah dianggap rezeki dalam hidup kita. Dapat cari cikgu tu. Kerana kalau kita belum bersedia, ni nak cerita pasal bersedia. Bila kita sebagai anak murid belum bersedia, kita tak jumpa cikgu tu. Bila tak jumpa cikgu tu, kita tak jumpa ilmu tu. Lain macam Bila kita tak bersedia. So, Allah memang dah atur, memang dah cantik dah pengaturan dan takdir Allah ni. Bila kita dah bersedia je, nanti Allah akan munculkan, hadirkan orang-orang tertentu yang menjadi guru kepada kita, cikgu kepada kita, da'i, ustaz, yang mengajar kita benda yang kita nak cari tu. Dia akan hadir tu. Dan Allah bila hadirkan orang-orang ini, kadang-kadang dia mungkin bukan tarafnya cikgu, tapi dia telah berjaya mengajar kita sesuatu. Now, sebelum Ahyat nak mengupas lagi lah tentang punchline inilah, bila Ahyat fikir kembali lah, betapa ruginya kita apabila kita tidak menghormati orang lain dan tidak menganggap orang lain itu boleh mengajar kita sesuatu.
Mungkin ada punchline lain-lain, tapi yang kita kaitkan, everyone you meet knows something you don't know. Setiap orang yang kita jumpa itu tahu sesuatu yang kita tak tahu. Dan maka merugi sangat kalau kita ni sombong dan kita tidak dapat nak gali benda yang orang itu tahu yang kita tidak tahu. Inilah satu konsep dia kan. So kita bila kita nak cari ilmu, kita tahu kita nak berjaya, kita kena upgrade ilmu. Ini lagi satu punchline. Dia dah banyak merangkumlah ke dalam ni. Kalau nak upgrade income kita, mesti upgrade knowledge kita, mesti upgrade ilmu kita. So kita tahu ilmu tu penting. So kita nak cari ilmu tu, kena cari cikgu dia, kena cari guru dia, guru yang akan mengajar ilmu tu. Dan bila kita dah bersedia, nanti guru tu akan muncul dan ilmu tu akan muncul dalam hidup kita. So sebagai contoh, hartanah. Kita minat hartanah, contohnya minat hartanah. Kita nak cari ilmu hartanah. Kat mana nak cari ilmu hartanah ni? Kat dalam internet ni berlambak-lambak. Apa saja industri, apa saja perkara, kita boleh cari je kat dalam internet. Setuju atau setuju sangat? Tak ada benda yang kita tak jumpa lah kat internet ni. Tapi dia bila kita belajar ni cara berguru. Macam pagi tadi, saya dan sahabat-sahabat dalam komuniti pejuang hartanah, mentor-mentor pejuang hartanah ni, kami pergi menghadap dengan Ustaz Fazrul. Pentadabbur tersohor Quran Time, My Quran Time. Sekarang ni My Quran Time 2.0 kan. So kita bertalaki ni direct dengan guru. So bila saya fikir kembali kan, bila saya bersedia, Allah hadirkan gurunya. Nak bertalaki, nak menggali ayat-ayat Al-Quran. Kenapa sebelum ni tak jumpa guru dia? Kenapa sebelum ni tak jumpa guru dia? Maksudnya, saya belum bersedia lah. So, pemahaman kepada punchline ni sangat deep kan? Wow, tiba-tiba terasa deep tu. Kenapa guru tu tak hadir dalam hidup kita? Kenapa ilmu tu tak hadir dalam hidup kita tu? Kerana sebenarnya kita belum bersedia. Belum bersedia. So, soalan dia, adakah kita bersedia untuk ilmu yang kita nak cari tu? Apa ilmu yang kita nak cari dalam hidup kita? Now, kalau kita bayangkan, dalam internet ni, dalam YouTube lah, contohnya dalam YouTube. Kalau setakat ilmu tu dalam bahasa Inggeris tu memang tak ada benda yang tak boleh nak carilah. Dah ada je orang yang kupas, betul tak? So kalau fikirkan balik, kenapa kita jumpa ilmu tu pada masa-masa tertentu? Kenapa kita jumpa ilmu tu pada masa-masa yang tertentu? Kerana pada masa itu kita perlukan. Sebenarnya kalau kita lihat balik, kerana pada masa itu kita dah bersedia untuk mendapat ilmu ni. I think it's a very powerful philosophy, cara kita berfikir tu. Contohnya macam baru-baru ni, kan kita dalam dunia sales kan, bercerita tentang closing. Macam-macam buku saya dah baca, macam-macam video saya dah cari dan dah tengok. Tapi baru-baru ni betul-betul nak mencari tentang closing. So bila search adalah jumpa Sifu Mat Saleh ni semua. Dan ilmu dia memang sangat luar biasa. Dan saya pun bila terfikir, selama ni kenapa tak dapat ilmu ni? Mahal sangat ke ilmu ni? Oh, sebelum ni tak pernah cari ilmu ni. Sebenarnya salah tau. Bukan kerana kita tak pernah cari. Sebenarnya kerana kita tak bersedia. Kan Nur Hasni sangat deep kan? So itulah ilmu Allah ni. Sebenarnya kita dapat
titisan-titisan ilmu je sebenarnya. Itu pun kita tak boleh nak handle tu kalau banyak sangat. Kerana ilmu ni dia berat tau, dia berat. Pernah tak tengok macam cerita-cerita kungfu? Cerita-cerita kungfu, Sifu dia akan ajar sikit-sikit je dulu. Contohnya macam Karate Kid. Dia ajar wax on, wax off. Wax on, wax off. Kan dia ajar benda yang poyo-poyo je kan. Atau yang baru tu dia akan macam letakkan jaket, pakai jaket. Letak jaket, pakai jaket. Benda lah Sifu aku ajar ni kan. Dia nak belajar, nak tumbuk, nak sepak orang. Tapi Sifu kita tahu kita belum bersedia. Maknanya Allah tahu kita belum bersedia untuk menerima ilmu itu. Saya dulu, percaya atau tidak, sekeding saya ni, saya dulu belajar silat. Dalam kategori saya tu, saya juara lah. Silat. So, saya ingat lagi, guru saya tu, dia mengajar apa buah-buah dia kan. Dia asah ni, dia ajar menahan, dia ajar macam nak jatuh. Bila nak belajar nak sepak orang ni kan? So, kita sebenarnya belum bersedia. So, that's very, very deep. I just want to share that with you guys. So, itu punchline. So, dalam hartanah. Kita nak melabur hartanah. Okay. So, sebelum kita pergi ke melabur hartanah ni. Sebenarnya kata-kata ni, when the student is ready, the master will appear. The teacher will appear. Saya dengar pertama kali ni daripada seorang sahabat saya ni, Warwick Singh. Warwick Singh. Dia ni salah seorang pemilik agensi hartanah lah. Agensi hartanah. Masa tu rasanya saya kenal dia awal-awal dulu. 2011 ke 2012. So bila saya dengar perkataan tu, saya rasa macam, wow, it's very, very powerful. Now, cerita tentang ilmu bercerita tentang ilmu, kita ada dua benda, dua keadaan. Kita tak tahu apa yang kita tak tahu. Kita tak tahu apa yang kita tak tahu. Dan keadaan yang kedua, kita dah tahu apa yang kita tak tahu. Tapi dua-dua keadaan ni kita tak tahu. Maknanya maksud saya, ilmu tu kita tak dapat lagi. Tapi keadaan pertama, kita tak tahu pun apa ilmu yang kita tak tahu tu. Apa yang ilmu yang kita patut, yang kita tak ada tu. Tapi dalam keadaan kedua, kita dah tahu dah. Ilmu ni yang aku tak ada. Ilmu ni yang aku tak ada ni, dan aku tak tahu. Aku kena tahu. Time tu nanti cikgunya akan muncul. Dan bila cikgunya muncul, ilmu dia akan muncul. Kan? So apa lagi yang nak cerita ni pasal benda ni kan? Yalah, bila kita bercerita pasal cikgu tu akan muncul kan, sebenarnya cikgu tu ada je selama ni. Cikgu tu ada je selama ni. Tapi terhijab kan, kita tak nampak, kita tak jumpa pun dia. Adakah kita bersedia untuk ilmu kewangan sekarang? Betapa ramainya cikgu-cikgu kewangan. Adakah kita bersedia untuk ilmu hartanah? Ramainya cikgu-cikgu hartanah yang hebat-hebat. Adakah kita bersedia untuk ilmu ekonomi, ilmu pelaburan, ilmu bisnes? Betapa ramainya cikgu dalam bidang ekonomi, dalam bidang pelaburan, dalam bidang bisnes. Dan what if, bayangkan, guru-guru itu di depan mata kita je, tapi kita tak tahu. Sebagai contoh, mak ayah kita. Bayangkan ini satu kenyataan yang ni punchline juga ni. Kegagalan generasi semasa itu adalah apabila generasi itu tidak dapat belajar daripada generasi yang sebelumnya. Dan itulah sebabnya sejarah asyik berulang kembali.
kegagalan kita sebelum nak mencari guru di luar sana, kita tak sedar ada guru-guru dalam hidup kita ni. Depan mata kita ada guru-guru. Mak ayah kita tak dapat nak cari, dapatkan ilmu-ilmu yang mahal tu. Alah, mak saya, bapak saya ni orang kampung je, tak berjaya. Apa sangat ilmu yang dia ada pasal pelaburan ke apa ke? Itulah tuan-tuan dan perempuan, sahabat-sahabat semua. Mak ayah kita ni mungkin tak berjaya seperti yang kita anggap orang lain tu berjaya. Tapi mak ayah kita ni berjaya membesarkan kita sedaya upaya dia. Sebenarnya terlalu banyak yang kita boleh belajar daripada mereka. Kalaupun tidaklah ada kejayaan, apa-apa kejayaan yang kita nak belajar daripada dia, tak ada apa pun kejayaan. Tapi kita kena belajar juga daripada kesilapan dia. Kesilapan dia. Kenapa sejarah berulang kembali? Kerana kita tak nak belajar daripada yang terdahulu. Mereka dah lalui dah benda tu. Tapi kita tak nak belajar daripada mereka. Maka siapa yang merugi? Kita lah yang rugi. Kita tak nak jadi orang kalangan orang yang rugi. So bercakap pasal rugi ni, itulah ceritanya kan. So takut-takut cikgu tu ada depan mata kita tapi kita tak nak belajar benda tu. Kita tak dengar, kita tak benarkan. Sebenarnya maksudnya kita tak bersedia. Apa ni? Rauzah cakap apa ni? Itulah detik kemunculan Cikgu Ahyat di TV Al-Hijrah sekitar 2014 yang membawa saya kepada kesedaran untuk memiliki hartanah pertama pada tahun 2015. Alhamdulillah dan terima kasih Cikgu Ahyat. Subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Segala puji bagi Allah. Ya Allah, Rauzah, saya rasa sangat sebab dapat komen macam ni. Kerana ya Allah, betapa kerdilnya saya. Saya ni tidak ada apa-apa. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya, hanya ada kuasa Allah. Dan segala puji itu hanya layak kepada Allah. Sebenarnya itulah Ahyat rasa, bulu roma ni pun naik ni. Saya rasa sangat-sangat bersyukur ni. Kenapa? Kerana Allah jadikan saya sebagai penyampai dia. Kerana semua ini datang daripada HQ. Ustaz Fazrul cakap apa? Ahyat, ini vertical. Ilmu vertical ni kepada yang satu. HQ, kita nak dapat message daripada HQ, ada satu je. Yang horizontal ni, yang dunia, manusia. Ini setakat cawangan-cawangan punya. Ilmu-ilmu, mesej-mesej daripada cawangan ni, dia tak mungkin dapat lawan mesej daripada HQ. So, saya itulah dengan penuh rendah diri lah. Rasa syukur lah. Syukur dapat menjadi cikgu tu kepada siapa-siapa yang sudi lah. Siapa-siapa yang sudi. Kerana nak menjadi cikgu ni pun satu tanggungjawab yang besar. Tanggungjawab yang besar. Ramai orang ingat, oh best dia jadi influencer, jadi sifu, jadi cikgu, jadi ikon. Tapi sebenarnya nak jadi seorang cikgu ni pun, adakah dia bersedia? Kenapa nak jadi cikgu? Itu pun satu topik yang sangat-sangat penting. Kenapa kita nak jadi cikgu? Kerana nak bermegah-megah, kerana nak sombong, kerana nak show off. Ni kisah benar. Ada seorang kawan saya ni, kawan Cina saya. Dia kata, Ayat, can you teach me? I want to become exactly like you. Wow, exactly like me. Apa maksud you tu? Maksud dia lah bahasa Melayu. Saya nak jadi macam Ayat lah. Jadi macam influencer. Orang follow, ada anak murid. Masuk media, wartawan pun selalu tanya. Okay. So, saya tanya dia satu soalan je. Dan soalan ni memang killer punya soalan. Soalan maut. Soalan maut ni memang killer. You gagal soalan ni, gagal lah. Tak payahlah cerita yang lain-lain. So, saya tanya, why do you want to become like me? Dan saya sangat-sangat terkejut jawapan dia. Takut korang muntah kalau dengar jawapan dia.
Ada tak siapa-siapa nak dengar jawapan dia? So why do you want to become, kenapa you nak jadi cikgu ni? Kenapa nak jadi cikgu ni? Kalau ada orang type 1, saya akan teruskan. Kalau ada orang type 1, dia because dia nak ayat macam dia nak bertalaki lah dengan ayat kan. Macam mana ayat boleh jadi macam ni? Oh. Dan saya kalau ada orang tanya, ayat saya nak jadi macam ayat. Nak jadi macam ayat tu macam mana? Rauzadah. Nak jadi ayat tu macam mana? Maknanya macam ni lah, macam ni. Oh, influence ni. Okay. Saya takkan tanya apa-apa lain. Saya tanya soalan tu, kenapa kau nak jadi macam ni? Kenapa kau nak jadi seorang guru, sifu yang terkenal, yang mungkin yang dicari media dan sebagainya? Dia jawab macam ni dalam bahasa Melayu saya nak sebut pun tak sanggup. Saya said, why do you, kenapa you nak jadi macam saya? Dia jawab, ayat mesti ramai awet. So bayangkan, boleh tak korang brain kenapa dia nak jadi cikgu? So of course lah saya tak pilih anak murid macam ni. Saya tak nak anak murid macam ni. Niat dia pun dah salah. Itu perjuangan dia. Bagi saya, yang penting ialah perjuangan. I want to know what's your purpose in life. I want to know what lights your fire. I want to know what makes you jump out of bed every morning. I want to know what you are worried about, what you're concerned about. Perjuangan. Ayat dah kupaskan pasal perjuangan ni kan. Ya, so nak jadi cikgu ni pun kita kena bersedia lah. Tapi itulah, kita masih dalam topik. When the student is ready, the master will appear. So, apa ilmu yang kita perlukan dalam hartanah? Kewangan, apa lagi ilmu yang kita perlukan dalam hartanah? Percukaian, undang-undang, lelong, homestay, sublet, urus sewa, negotiation, communication skill, people skill, investment, apa lagi ilmu? So, step pertama kita sebagai seorang anak murid, step pertama ialah kita kena tahu apa yang kita tidak tahu. Kita kena tahu apa yang kita tidak tahu. So, senaraikanlah dulu. Apa ilmu-ilmu yang kita nak? So, Ahid bagi contoh, hartanah. Ilmu untuk kenal pasti hartanah yang bagus. Apa persoalan yang kita ada? Senaraikan. Apa yang menyebabkan hartanah tu bagus? Apa yang dinamakan lokasi yang bagus? Mana lokasi yang bagus kat Malaysia? Adakah apa yang bagus kat Malaysia itu bagus dekat Singapura, bagus dekat Brunei, bagus dekat US dengan UK dengan Australia? Okay, so senaraikan semua soalan-soalan itu. Kalau nak bersedia dahulu, maknanya kita nak jumpa ilmu tu, kita kena jumpa cikgu tu, kita kena bersedia dahulu. Kalau nak bersedia tu, kita kena senaraikan ni dulu. Kalau dah dapat senaraikan, nanti tunggulah. Tunggu. Nanti tunggu. Okay. Dia memang pelik lah. So, saya tak tahu kalau benda ni relevan lah. Petang tadi kan, pergi shopping kereta dengan 3 orang sahabat kan. Kereta mewah kan. Kita pergi kereta, test drive. Ini kisah benar tuan-tuan dan puan. Ayat buka phone lepas tu, iklan pertama ialah iklan kereta itu kan. So, apa relevan dia dengan topik kita hari ni? Bila kita cari, insyaAllah kita akan jumpa lah. Maknanya kita, bila dah kenal pasti, kita nak benda tu. Kita dah tahu dah apa yang kita tak tahu. Nanti kita tunggulah. Nanti insyaAllah benda tu akan sampai kan. Kita akan sampai. Dan akhir sekali lah, saya rasa lah, hidup kita ni memang kena berguru lah. Memang kena berguru.
Dan ini nasihat untuk diri saya sendiri. If I want to level up kan, I need a guru, I need a mentor. Orang yang boleh menasihati kita, yang boleh menegur kita. Hidup mesti berguru. Itu patut jadi satu punchline lah, yang boleh dikupaskan. Topik itu je. Hidup mesti berguru lah. Dan saya memang nak ulang lah, macam pagi tadi syukur Alhamdulillah dapat 2 jam bertalaki dengan Ustaz Fazrul kan, membedah Al-Quran. Momen tu dia sangat mahal lah sahabat-sahabat semua. Bila kita dapat Allah hadirkan guru yang betul, dan kita dah bersedia nak mencari ilmu tu, dan kita sangat-sangat, itulah, bila bertalaki, bila kita berguru ni, ilmu tu mantap. Setuju tak? Kalau kita bercecah-cecah sana, bercecah-cecah sini, ada ke perkataan namanya bercecah? Bagi saya tu bukan cicah, bercecah. Tak tahulah. Saya rasa itulah perkataan ni, maknanya kita sentuh sana, sentuh sini, dia macam tak cenggu, scroll, cari-cari internet. Dia tak cukup lah. Memang yang ini saya nak kena kaji lah. Mungkin dalam Islam, bukan mungkin. Dan inilah cara kita belajar agama kan, dari bergenerasi lamanya. Kita bertalaki kan, direct, berguru kan. Dan itulah, kita nak kena kembalikan lah. Benda-benda yang kita nak betul-betul mahir dan mantap tu, kita kena tahu apa ilmu yang kita nak cari tu, kita cari cikgu tu, dan memang kita kena bertalaki. Kita kena dapat betul-betul gali lah. So itulah, hidup mesti berguru. Lepas tu bila kita dah berguru ni, kita belajar beradab kan, adab dengan guru, nak jaga macam mana adab dengan guru ini. Dan kita antaranya sentiasa mendoakan guru kita kan, jangan menyakiti guru kita. Dan mungkin kita ambil lah peluang hari ini. Terima kasih Rauzah, Rauzah. Thank you so much. Kita mungkin ambil peluang ini, mungkin kalau anda kenal guru anda, atau tak keep in touch pun, mungkin sebelum kita nak tidur malam ni, kita doakan guru kita agar ialah hidup kita berkat, ilmu kita berkat. Okay. So begitulah yang saya nak kongsikan malam ini tentang punchline hartanah. When the student is ready, the master, the teacher will appear. Bila anak murid sudah bersedia, gurunya akan bersedia. Begitulah perkongsian Ahya. InsyaAllah Ahya akan kongsikan lagi punchline hartanah setiap hari. Ahya akan membawakan. Kita akan tengok esok kita nak bawa punchline hartanah apa. Nak bercerita pasal hartanah, betul-betul menjurus kepada hartanah, pelabur hartanah. Thank you semua kepada siapa yang bersama dengan Ahya malam ini. Kita berjumpa lagi dalam segmen akan datang, sesi-sesi akan datang. Alhamdulillah. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Okay, bye-bye.